Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，早上好！ Bersyukur kalau hari ini kita kembali bisa beribadah. 我们感恩我们来到在这里一起聚会。 Nah, saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, Tuhan harta pusakaku. 今天的题目就是“上帝是我的产业 Kita akan membaca dari Mazmur 16 ayat pertama sampai ke 11. 我们将读诗篇第16篇， Dan hanya akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 只单单用华语来念。大卫的金诗：神啊，求你保佑我，因为我投靠你。我的心啊，你曾对耶和华说：你是我的主，我的好处不在你以外。论到世上的圣名，他们又美又善，是我最喜悦的。以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。他们所浇奠的血，我不献上，我嘴唇也不提别神的名号。耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持守。用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。我必称颂那指教我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我。我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不知摇动。因此我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住，因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你必将生命的道路指示我，在你的面前有满足的喜乐，在你的右手中有永远的福乐。 Kita sekali lagi berdoa. 让我们一起祷告。 Tolong kami Tuhan untuk fokus kepada firman Tuhan. 主啊，求你帮助我们来集中在你的话语里， Sehingga kami boleh mendapat berkat di dalamnya. 好让我们从中可以得到祝福。 Tolong hamba-Mu berdua yang akan memimpin firman Tuhan ini. 求主你帮助你两位仆人，让翻译的，让 Tolong 讲道的， juga setiap jemaat yang hadir. 也帮助你每一位的聆听你的话语的 Di 人。 dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠我主耶稣的名祈求祷告， Amin. 阿门。 Saudara, Charles Studd adalah seorang yang memiliki keluarga yang boleh dikatakan kaya raya dan punya masa depan yang bagus. 亲爱的弟兄姐妹，施大德是来自一个挺有钱的一个家庭里， Dia seorang Inggris, kemudian waktu itu dia berkuliah di universitas yang terkenal Cambridge. 他是英国人，他当时是在剑桥大学里读 Nah, 书的。 saudara, dia juga menjadi pemain kriket, salah satu olahraga yang cukup terkenal dan bisa menghasilkan banyak uang pada zaman itu. 他也是一个著名的板球手，当时可以赚了很多钱。 Nah, suatu kali di kampusnya itu datang D.L. Moody bersama dengan Ira Sankey, penyanyi yang menyertai dia setiap kali dia altar calling. 当时在剑桥大学的时候，有穆迪牧师还有123K 他们来到那里，他们办一个布道会。 Nah, saudara, pada waktu KKR itu berlangsung, 那在布道会的时候呢， kemudian Studd atau Charles Studd ini bertobat, lalu dia menyerahkan hidupnya untuk menjadi pelayan Tuhan full time. 施大德当他被呼召的时候，他就来到面前，他就把他的一生献上给上帝，他就全时分的奉献服侍主。 Seorang penulis mengatakan sebetulnya dunia itu seolah-olah ada di telapak tangan Charles Studd. 有一位作家说，其实这世界呢是在这个施大德的脚底下。 Dia kaya raya, dia pemain kriket yang baik, dia juga menjadi seorang yang boleh dikatakan mahasiswa yang cemerlang. 他是一个有钱的人，他是一个著名的板球手，他也是一个聪明的人。 Tapi setelah saat itu dia mengatakan dia akan menyerahkan hidupnya, dia akan meninggalkan semuanya dan dia akan melayani Tuhan, pergi dalam salah satu badan misi ke daerah Chungpo. 但是在那个布道会呢，施大德就决定了离开他的一切，放弃他的事业，就全时间侍奉主，而去到中国来宣教。 9 tahun dia bergabung dengan misi Hudson Taylor. 他参与戴德生的宣教工作，在中国侍奉。 Dia melayani dengan begitu luar biasa. 他尽力的来服侍主。 Tapi saudara, pada waktu itu setelah 9 tahun dia melayani, kesehatannya semakin memburuk, dia sakit-sakitan. 但是他9年之后的服侍主之后呢，他的健康就渐渐的败坏了。 Dia terpaksa harus pulang ke Inggris untuk boleh beristirahat di sana. 他就被迫回到英国来做治疗。 Tapi apa yang dia lakukan setelah dia sembuh, saudara? 但是后来他恢复之后，他又做了什么呢？ Dia betul-betul berbeban untuk mulai membuka salah satu penginjilan badan misi yang lain, yaitu untuk menjangkau negara Afrika sampai ke Nigeria. 那他恢复之后呢，他就有这个重担来向那些还没有信主的人来传福音。他后来又去了非洲。 Dia melayani dengan penuh semangat.
他在非洲全时奉全心的服侍， Saudara, dia mengatakan salah satu motivasinya di dalam melayani. 他就说了他其中一个的动机来服侍主是 Dia 什么？ mengatakan jika Yesus Kristus itu sebagai Tuhan telah mati bagiku, 如果耶稣我的主已经为我死了， maka pengorbanan yang kuberikan selama ini itu tidak terlalu berarti baginya. 那我再大的牺牲都是值得的。 Saudara, dia seorang yang hebat yang seharusnya punya masa depan menurut kalangan orang dunia begitu luar biasa, mengatakan apa yang sudah dia berikan, apa yang dia serahkan itu enggak ada artinya dibandingkan dengan kematian Yesus di atas kayu salib baginya. 斯大德呢，他是一个很成功的人，他未来其实很明亮的，他却愿意离开这一切，就是为了服侍主，因为他说他的牺牲都是值得的。 Saudara, inilah salah satu contoh orang yang menjadikan Kristus itu harta pusakanya dalam kehidupannya. 我们看到斯大德呢，他就愿意把主呢放在他生命的首位，这就是我们的典范。 Saudara, hal ini juga dikatakan oleh Mazmur, di khususnya Mazmur 16 yang tadi kita baca. 我们同样的在诗篇16篇里也可以看到同样 Di 的， situ Daud menyatakan satu iman yang begitu teguh. 在这里呢，大卫他就显示他对上帝的信心， Iman yang begitu dia percayai. 他所相信的信仰， Yang menjadi satu sumber kekuatan dalam kehidupannya, yang menjadi harta pusakanya yang paling berharga. 也就是成为他生命中的力量，也就是他的产业。 Nah, saudara, kita akan belajar beberapa hal dalam bagian ini. 我们从这里呢可以学习到几个点。 Yang pertama kita belajar bahwa Kristuslah harta paling berharga yang kita miliki. 第一点就是基督是我们的无价之宝。 Saudara, Mazmur pasal ke-16 ayat ke-5a mengatakan kalimat yang menarik. 我们在16篇的第5节看到， Ya Tuhan, Engkau adalah bagian warisanku dan pialaku. 耶和华是我的产业，是我杯中的份。 Saudara, kalau kita bicara tentang bagian warisanku, 如果当我们讲到就是关于产业， itu bicara tentang kepemilikan, tentang hakku, tentang bagian yang aku dapatkan. 这就是讲到就是我所拥有的我的部分，我应该得到的。 Kalau kita bicara tentang pialaku, 当我们讲到奖杯的时候呢， nah itu bicara tentang upah. 这就是讲到奖赏， Saudara, upah yang akan kita dapatkan. 这就是将来我们将得到的奖赏。 Waktu kita membaca ayat ini, apa yang ada dalam pikiran kita, saudara? 当我们读到这境界的时候，我们的心里想到什么呢？ Apakah dalam pikiran kita betul-betul, Tuhan betul aku ingin mengutamakan Engkau dalam kehidupanku? 我们心里是否想着说，主啊，是啊，我要把你放在我的首位？ Apakah waktu kita membaca bagian ini hati kita dipenuhi dengan sukacita yang begitu luar biasa? 当我们读到这段经节的时候，我们的心里是否充满喜乐呢？ Sukacita yang mengatakan Tuhan, Engkau adalah bagian warisanku yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupanku. 我们甚至能说，主啊，你是我的产业，我不能与你分开。 Aku menjadi milik Allah dan Allah menjadi milikku. 我是属于上帝的，上帝是属于 Ini 我的， satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. 我们不能分开这两个。 Nah, saudara, dalam bagian ayat ke-5a tadi dikatakan engkaulah bagian warisanku yang diberikan kepadaku. 在这5节上，我们看到就是耶和华是我的产业。 Saudara, ini adalah gambaran ketika Musa membawa keluar bangsa Israel dan dijanjikan untuk memasuki tanah Kanaan. 这就是看到，就是当摩西把以色列人带出埃及到应许之地的时候， Tapi Musa tidak bisa membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan adalah Yosua. 但是摩西自己呢，他就不能带领以色列人进到迦南地，而是耶稣亚本身呢带领以色列人进到迦南之地。 Kemenangan demi kemenangan mereka dapatkan. 以色列人他们得胜了。 Nah, satu kali setelah mereka menang dan masuk tanah Kanaan, 他们有一次呢进到迦南地之后呢， Yosua memanggil ke-12 suku Israel. 耶稣亚就叫了这个12个支派， Dan dia mulai membagikan tanah demi tanah kepada masing-masing suku Israel dari Efraim, Manasya, Benyamin, dan seterusnya, saudara sekalian. 他就一一的把土地分配给这支派，从以法莲、马拿西等等。 Tapi ada satu suku di Israel, yaitu suku Lewi. 但是有一个支派就是利未支派， Yosua menyampaikan apa yang dikatakan oleh Musa. 耶稣亚就根据摩西对他说了， Aku tidak akan memberikan bagian yang menjadi milik pusaka kepada Lewi. 摩西不将会把产业分给这个利未支派， Karena milik pusaka dari Lewi itu adalah Tuhan sendiri, Allah Israel sendiri. 因为利未支派的产业乃是上帝本身。 Jadi saudara sekalian, tatkala Daud menuliskan bagian ini, 所以当大卫写到这段经文的时候， kita tahu bahwa bagian yang ditunjukkan kepada suku Lewi adalah Allah sendiri.
因此，我们知道利未人将得到的奖赏就是上帝本身。 Karena suku Lewi diperuntukkan khusus melayani Tuhan secara full time dalam kehidupan mereka. 因为利未支派被选的就是来全世界的是服侍上帝， Mereka lah yang menjadi para imam karena hanya dari garis keturunan Lewi yang bisa menjadi imam. 他们就是那当时的祭司。 Saudara, Daud bukan dari suku Lewi, Daud itu dari suku Yehuda. 大卫本身不是从利未支派，他是从犹大支派。 Dan Daud pun bukan orang miskin, dia adalah seorang raja, saudara. 大卫不是穷人，他是个君王。 Dia seorang raja yang kaya raya, dia punya banyak harta warisan, saudara sekalian. 大卫拥有很多财富，他是很富有的。 Tapi saudara, pada waktu Daud menuliskan bahwa bagian warisanku adalah Tuhan, 但是当大卫写的他的产业就是上帝本 itu 身， bukan menunjuk kepada materi. 他不是指着物质， Tapi Daud mengatakan bahwa hidupku, hatiku adalah milik Allah. Seluruh hidup Daud, seluruh apa yang dia lakukan adalah untuk Allah. 而他是指着说他的生命、他的心理就是属于上帝，而他所做的一切都是为了上帝。 Saudara, siapa yang memiliki hati kita? 亲爱的弟兄姐妹们，谁拥有我们的心呢？ Ego kita, 是我们的自尊吗？ keluarga kita atau harta kita? 是我们家人呢，还是我们的财富呢？ Daud adalah orang yang memiliki segala-galanya, saudara sekalian. 大卫拥有一切， Tapi dia berani mengatakan, Tuhan, engkaulah warisanku dan pialaku. 但是大卫可以说，耶和华是我的产业，是我杯中的 Saudara, 份。 seharusnya setiap kita yang telah ditebus dengan harga yang mahal, 我们已经被上帝以最高的代价来 kita 救赎我们。 berani mengatakan, Tuhan, engkau ada dalam hatiku. 我们也可以说，耶和华你是我的产业， Engkau adalah warisanku yang tidak bisa terbeli dengan apapun. 你是我的产业，我们不能与你分开。 Saudara, pada waktu kita berada dalam kondisi yang sangat sulit dalam hidup ini, 亲爱的弟兄姐妹们，在我们在患难的时候， mungkin kita kena sakit penyakit, kita mengalami penderitaan dan berbagai kesulitan. 我们可能面对一些困难或者病痛的时候， Mungkin pada waktu kita merasa kesepian dan kita hanya bisa datang berlutut memohon pertolongan Tuhan. 或者当我们面对一些困难的时候，我们只能跪下来求告耶和华。 Bisakah saat itu kita berkata, Tuhan, engkaulah warisanku dan pialaku. 当时我们能不能说，耶和华你是我的产业，我杯中的份？ Saudara, orang yang bisa mengatakan hal yang seperti ini, 亲爱的弟兄姐妹们，如果那个人可以这样说的话， dia sebetulnya mengatakan, aku dimiliki oleh Kristus dan Kristus itu menjadi milikku. 他其实也就是说，我是属于上帝的，而基督也是属于我。 Saudara, Daud bukan saja mengatakan engkau adalah warisanku, tapi engkau juga adalah pialaku. 大卫就说：“耶和华，你是我的产业，是我杯中 Saudara, 的份。 apa yang ada dalam pikiran kita dengan kata piala? ”那在看这个奖杯的时候，我们心里想着什么呢？ Saudara, piala itu adalah sesuatu yang didapat ketika kita berjuang untuk boleh menang dalam sebuah pertandingan misalnya. 当我们在一个比赛中得胜的时候，我们将会得到这个奖杯。 Saudara, piala itu berharga bukan karena harga piala itu mahal, bukan. 奖杯是有价值，不是因为它的价格， Tapi piala itu berharga karena arti dari piala itu sebagai satu kemenangan, satu perjuangan yang kita dapatkan itu jauh lebih penting, saudara sekalian. 而它是有价值，是因为它的意义，因为这代表了我们已经得胜了，赢了这场 Jadi 比 pada 赛。 waktu kita mengatakan Tuhan adalah pialaku, 而当我们说上帝是我杯中的份， itu bicara tentang reward atau upah. 这就是讲到关于奖赏， Upah yang kita dapatkan tatkala kita berjuang dalam kehidupan ini. 就是在我们生命当中我们奋斗的时候。 Saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-11 dikatakan pada orang fasik murka Allah itu menjadi isi piala mereka. 在诗篇11篇，我们可以看到，就是恶人他们的杯中呢，存的就是上帝的愤怒。 Dalam Mazmur 23 dikatakan orang benar pialanya penuh dengan kebaikan Allah yang melimpah-limpah. 在诗篇23篇，我们可以看到义人呢，他们将会得到福杯满 Jadi 溢。 saudara sekalian, ini jelas bicara tentang reward atau apa yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. 因此，当我们讲到奖杯的时候呢，我们是讲到就是未来我们将得到的， Nah, 或者就是时候的时候。 Ketika kita bicara tentang bagian warisanku, ini berbicara berkenaan dengan hidup kita sekarang ini. 当我们讲到产业呢，是关于现在的生活。 Tetapi ketika kita bicara tentang pialaku, itu adalah berkenaan dengan hidup kita setelah kematian. 但是当我们讲到奖杯的时候呢，是指将来的时候。 Saudara, bagi Daud, hidupnya sekarang ini betul-betul adalah milik Allah.
对大卫来说，他现在的生活呢是全属于上帝 Dalam 的。 hati Daud yang paling dalam itu ada Allah dan Kristus di situ. 在大卫的最心深处呢，就有上帝还有基督。 Saudara, seorang yang pernah mengatakan bahwa hati Daud itu kalau kita umpamakan seperti bawang bombay. 有一个人说过，就是大卫的心呢，就如一个洋葱一样。 Kita tahu bawang itu berlapis-lapis ya. 我们知道洋葱呢，它有很多层。 Kalau kita kupas dengan teliti, bawang itu selapis demi selapis akan ada lagi, ada lagi. 如果当我们慢慢的剥开这个洋葱的时 Nah, 候， hati Daud itu tatkala dikupas, terus-menerus dikuliti, dikatakan yang paling dalam hanya ada Kristus di sana. 那当我们剥开，就是慢慢剥开大卫的心，一层一层的剥开的时候，最后我们将发现基督在里面。 Saudara, dalam hati kita siapa yang ada di sana, saudara? 亲爱的弟兄姐妹们，在我们的心深处，谁在我们的心中呢？ Kita bisa mengatakan, oh ada Tuhan Yesus di sana. 我们能说，在我们的心中有主耶稣， Di hadapan Tuhan kita nggak bisa menyembunyikan sesuatu, saudara. 在上帝的面前，我们不能隐藏。 Kalau dalam hati kita hanya ada harta benda. 如果在我们心目中只有财富， Kalau dalam hati kita hanya ada keluarga kita. 如果在我们心目中只有我们的家人， Kalau ada dalam hati kita sesuatu yang lain. 如果在我们心目中有其他的东西的话， Tuhan tahu siapa yang memiliki hati kita. 上帝知道谁拥有我们的心。 Bagi Daud, hatinya adalah milik Allah sepenuhnya. 对于大卫，他的心全属于上 Saudara, 帝。 Daud bukan saja menjadikan hatinya milik Allah, 大卫不单单只使用他的心 tapi di 成 dalam 为 ayat 属上 pertama 帝。 dia mengatakan, Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang lain yang baik selain Engkau. 但是我们可以看到，在第2节，大卫说：“我的好处不在你以外。” Saudara, dalam pengertian lain, dia mengatakan, Tuhan, Engkaulah Tuhanku atau Tuanku, dan aku ini budak. 而在第2节，他说：“你是我的主”，就等于说大卫就是那个奴仆。 Aku ini hambamu, aku siap taat apapun yang Engkau perintahkan dalam kehidupanku. 我是你的仆人，我愿意遵守你的命令。 So, dengan satu kata lain, Daud menyadari bahwa hidupnya adalah hidup yang betul-betul harus taat kepada Allah. 换句话说，大卫明了解，就是他的生命是要完全的顺服上帝。 Sehingga dia berani mengatakan, tidak ada yang baik selain Engkau ya Tuhan. 因此，他可以勇敢的说：“我的好处不在你以外。” Saudara, betulkah Tuhan yang terbaik bagi kehidupan setiap kita? 是否是真的就是主是最美好的呢？ Bukankah kita mengatakan, ada orang-orang yang terus-menerus menolong saya pada waktu saya susah. 我们是否可以说，就是在我们患难的时候呢，有别人可能 Ada 帮助我们， keluarga saya yang baik yang terus-menerus ada untuk saya. 或者就是我们有我的家人来陪伴着我， Bahkan pada waktu saya stres, saya bisa pergi ke psikiater. Dia orang yang baik bagi saya. 甚至在我们面对压力的时候呢，我们可以去 Sama. 找心理医生。 Maksud Daud mengatakan hal ini, 那在这里是指的是 Daud mengajarkan kita untuk tidak mendua hati, saudara. 大卫邀请我们不要一心两用， Kita jangan menjadi orang Kristen yang mendua hati, 我们不要成为一个一心两用的基督徒， tapi menjadi orang Kristen yang betul-betul menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. 而我们能够一心的、完全的把我们的生命完全交托于主。 Kalau kita nggak bisa mengatakan Tuhan Engkaulah warisanku dan pialaku, 如果我们不能说耶和华你是我的产业，是我杯 kita 中的 tidak 份， akan bisa menempatkan Kristus itu dalam tata hati kita. 我们永远就不能把基督放在我们生命的 Kita 首位。 tidak bisa mengatakan Tuhan tidak ada yang baik selain 我 Engkau. 们也不能说主啊，我的好处不在你以外。 Saudara, mari kita berjuang dalam kehidupan ini 亲爱的弟兄姐妹们，让我们一起来奋斗， untuk membiarkan hati kita dimiliki oleh Kristus 好让我们的心归于基督， dan Kristus itu menjadi milik kita menguasai hati dan hidup kita. 而基督也是属于我们，基督掌管我们的心， Sehingga kita boleh menjadikan Kristus itu sebagai harta pusaka kita. 好让基督可以成为我们的产业。 Nah, hal yang kedua saudara yang kita akan pelajari. 那第二点，我们将要学习的， Berkat apa yang akan kita dapatkan dengan kita mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita? 当我们把基督放在我们生命中的首位的时候，我们将 Saudara, 得到什 Daud 么福分 mengatakan 呢？ bagi seseorang yang hidupnya itu terisi oleh Kristus, 大卫说，当一个人他的生命充满着基督的时候， yang menjadikan Kristus itu sebagai harta pusakanya, 当他把基督成为他的产业的时 dia 候， akan mendapatkan beberapa berkat yang indah. 那个人将会得到几个福分。 Nah, berkat yang pertama itu dikatakan dia akan mendapatkan ketenangan dalam jiwa. 第一个福分就是他心中将会得到安宁， Ada rasa 他 aman. 就有这个安全感。 Saudara, kapan kita merasa aman dan tenang? 我们是否已经得到这个安宁，有这个安全感吗？ Pada waktu tidak ada kerusuhan, 当我们没有骚动的时候， COVID sudah berlalu, 疫情已经过了， kemudian ekonomi kembali lancar. 经济也是慢慢的恢复了。 Apakah itu pada saat itu kita merasa tenang dan aman?
那是否当时我们就觉得很安稳呢？ Tapi saudara, seringkali Tuhan mengizinkan kita memasuki masa-masa suram, bukan? 但经常上帝允许我们面对一些困难，对 Sehingga 吗？ membuat kita kadang-kala sulit untuk bernafas. 因此我们就很难呼吸。 Nah, saudara, di dalam bagian ini, dalam ayat ke-5b, 在我们第5节第下 Daud 半， mengatakan kalimat yang menarik. 大卫就说了一个有趣的一句话 Engkau： sendirilah yang meneguhkan, atau dalam bahasa aslinya menjadikan bagian yang diundikan kepadaku. 我所得的，你为我持守。 Saudara, ini erat kaitannya dengan engkaulah sebagai harta warisanku dan pialaku. 它这个跟上半节就有很紧密的 Saudara, 联系。 orang seperti ini tidak akan mempermasalahkan masalah yang sia-sia. 这种人呢，他不会为一些小事而烦恼， Dia tahu bahwa apa yang Tuhan berikan bagi dia adalah bagian dia. 他知道上帝将会预备给他的都是他的福分。 Tuhan sudah menetapkan berkat yang untuk dia. 上帝早就预备给他最美好的 Nah, 福分。 apa yang tidak menjadi miliknya itu bukan berkat yang Tuhan berikan bagi dia. 如果他得不到的，那就是上帝没有 Nah, 预备给他 saudara, 的。 orang seperti ini menyadari sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu akan memberikan yang paling baik bagi dia. 那这种人呢，他意识到上帝将会把最美好的献给他， Sehingga dia tidak harus membandingkan apa yang dia dapatkan dengan apa yang orang lain dapatkan. 因此他就不会与其他的人比较他得到了什么， Dia akan tinggal dengan tenang, tidak gelisah, tidak khawatir. 他就会过得很安稳，他就不会焦 Dia 虑。 yakin Tuhan akan memberikan yang paling baik bagi dia. 他很坚定，上帝将会把最美好的赐给他。 Saudara, berapa sering kita khawatir dalam hidup ini? 现在弟兄姐妹，我们经常焦虑吗？ Kita khawatir jangan-jangan apa yang menjadi bagian milik kita itu diambil orang lain. 我们忧虑担心，就是我们所得到的，别人 Mungkin- 将会抢夺。 Mungkin kita merasa orang-orang yang dekat dengan kita ini adalah orang-orang yang pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang akhirnya kita kehilangan mereka. 或者我们觉得，就是我们亲近的人，他们有一天将会 Sehingga 离开我 tidak 们， ada ketenangan dalam jiwa kita. 因此我们的心灵不得安宁。 Saudara, belajarlah dari apa yang dikatakan oleh Daud dalam bagian ini. 现在弟兄姐妹们，让我们从这一段经节来学习。 Tuhan, engkaulah yang meneguhkan bagian yang diberikan kepadaku. 我所得的，你为我持守。 Sehingga sungguh-sungguh dia menyadari dan dia bisa hidup dengan rasa aman di hadapan Tuhan. 因此，他可以在上帝的面前过得很安稳的 Dia 生活， menjalani kehidupannya dengan begitu tenang. 他能很安稳的来度过他 Nah, 的生 saudara, 活。 berkat yang kedua yang bisa kita dapatkan, 那我们可以学习的第二个福分呢， yaitu kepuasan akan berkat Tuhan. 就是当他得到上帝的福分的时候呢，他心里满 Nah, 足。 saudara sekalian, orang yang betul-betul puas akan berkat Tuhan, dalam kehidupannya itu ada rasa syukur. 当一个人他对上帝的恩典感到满足的时候，他心里充满着感恩。 Ayat ke-6 mengatakan, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang pernah permai, yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. 诗篇16篇第6节，用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。 Seorang yang betul-betul menempatkan Tuhan dalam tata hatinya, 当一个人把上帝放在他首位的时候， dia akan menyukai dan puas dengan apa yang Tuhan berikan baginya. 他将会喜悦，甚至对上帝所赐给他的都满足。 Dia akan bisa bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan bagi dia. 凡上帝所赐给他的一些祝福，他将会感到 Dia 满 tidak 足。 akan komplain, kok suami orang lain lebih baik daripada suamiku. 他不会埋怨说，为什么别人的丈夫比我的丈夫更 Kok 好？ anak-anak orang lain kok lebih baik, kok anak-anakku tidak terlalu baik. 为什么别人的孩子这样乖，我的孩子却没有这样乖？ Kok kami sudah bekerja keras mencari nafkah, hidup jujur, rajin ke gereja. Kok berkatnya segini-gini aja sedangkan orang itu berkatnya luar 我 biasa. 们已经努力的工作，为什么我们得到的跟别人相比还差得这样远 Nah, 呢？ saudara, orang yang menjadikan Tuhan itu sebagai bagian atau harta pusakanya tidak akan pernah berkata seperti itu. 当一个人把上帝成为他的产业的时候，他不会说出这种话。 Bagi orang yang sungguh-sungguh meninggikan Kristus dalam kehidupan, 当一个人把上帝成为他生命里的首位的时候， bukan banyaknya harta itu yang membuat dia bersyukur, 他 bukan. 不会看到因为他有多少的财富而感 Tapi 恩， semua pemberian dari Allah itu bisa menyenangkan hatinya dan dia bisa puas menerima itu. Itulah yang membuat sukacitanya, saudara sekalian. 而上帝所赐给他的一切，他将会感恩，并且心里满足。 Pengkhotbah pernah mengatakan kalimat seperti ini. 传道书曾经说过， Mendapatkan makanan itu adalah anugerah. 当我们在桌上有食物的时候，这是一个恩 Tetapi 典。 bisa menikmati makanan tersebut itu adalah anugerah yang lain. 但是能享用这个饮食是另外一个恩典。 Saudara pernah melihat orang-orang kaya? 你们看过有钱人吗？
Mereka bisa beli makanan yang mahal-mahal, 他们可以拥有最贵的食物， tapi mereka tidak bisa menikmatinya, saudara sekalian. 但是他们不能享用这个饮食。 Tapi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sederhana, 但是当我们看到一些平凡的人， mereka makan apa adanya, 他们吃的都是简单的食 tapi 物， mereka memakannya dengan penuh ucapan syukur dan mereka sehat melaluinya, saudara sekalian. 但是他们充满了感恩来吃这个食物，而且他 Saudara 们是健 sekalian, 康的。 bukan milik pusaka itu yang menjadi kebanggaan kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan itu kepada setiap kita, itu menjadi sesuatu yang memuaskan dan menyenangkan hati kita. 我们不是因为产业而觉得高傲，而是因为是上帝亲自把这个产业给我们，我们才得到这个满足。 Saudara, mari kita belajar untuk puas terhadap berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. 亲爱的弟兄姐妹们，让我们学习，当上帝赐给我们的，我们 Kita 将会满足。 mengatakan, Tuhan, apa yang Engkau berikan bagiku itu menyenangkan hatiku. 我们说出主啊，凡你赐给我们的，我们心里满足， Itu membuat hatiku puas. 这使我们心满足。 Yang ketiga, saudara sekalian, 第三点， berkat yang ketiga itu kita akan mengerti pimpinan Tuhan. 我们将会明白上帝的带领。 Ada nasihat Tuhan di dalam ayat ke-7 mengatakan kalimat seperti ini. 在第7节这样说： Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. 我必称颂那指教我的耶和华。 Saudara, Tuhan memberi nasihat kepada Daud. 亲爱的弟兄姐妹们，上帝指教大卫， Wow, indah sekali, saudara sekalian. 这是何等的美妙！ Ada satu relasi yang indah antara Tuhan dan Daud. 上帝跟大卫之间有一个亲密的关系， Sehingga Daud memiliki kepekaan yang tajam untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. 因此大卫有个敏锐的心来明白上帝在他生命中的旨意。 Tidak heran kalau Alkitab mengatakan Daud ini seorang yang sangat lembut hatinya. 因此不稀奇，当圣经说大卫是有一个柔软的心， Seseorang yang begitu dekat dengan Allah, yang hatinya dibentuk sesuai dengan apa yang Allah mau. 大卫跟上帝的关系是多么亲密，他的心被上帝塑造。 Saudara, kita sulit nggak mengerti kehendak Tuhan? 亲爱的弟兄姐妹们，我们是否很难明白上帝的旨意呢？ Sangat sulit, 非常艰难吧， karena Tuhan nggak kelihatan. 因为我们看不见上帝 Kita，hanya bisa bergumul, membaca firman, dan betul-betul berdoa untuk mencari kehendak Dia. 我们只能心里挣扎，我们读圣经、祷告。 Tapi bagi orang yang menjadikan Tuhan itu sebagai pemilik hidupnya, yang memiliki kehidupannya, dia akan bisa melihat, mendengar, dan punya kepekaan untuk melihat ataupun tahu apa yang menjadi kehendak dan pimpinan Tuhan dalam hidupnya. 但是当他把基督成为他的一部分，而他是属于上帝，上帝是属于他的时候，他将会看见、听见，而且明白 Dia 上帝 tahu, 旨意。 ya dia akan tahu kehendak Tuhan. 他将会明白上帝在他生命中的 Kenapa 旨意。 saudara sekalian? 为什么呢？ Karena Kristus itu menjadi pusat dalam hatinya. 因为基督在他的心里呢，是成为他的焦点。 Kristus itu betul-betul menempati satu posisi yang begitu sentral dalam kehidupannya. 基督在这人的心里当中呢，成为焦点、重点。 Nah, berkat yang keempat yang kita dapatkan dalam bagian ini. 我们就要看就是第4点， Berkat yang keempat adalah memiliki kestabilan pada masa yang sulit. 当我们在患难的时候呢，我们将会有个安稳。 Nah, saudara, di dalam ayat ke-8 dikatakan ada tangan Tuhan yang kokoh yang akan menyertai. 我们看到在第8节的时候呢，将会有上帝的手扶持 Dia 我们。 katakan di sana sekali, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. 诗篇16篇第8节，我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不知摇动。 Saudara, kata aku tidak goyah 这句话我便不知摇动， itu menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini kita menghadapi masalah sama seperti yang dihadapi oleh orang dunia. 这描写了基督徒在这世界上，我们同样的也是面对困难。 Pada waktu pandemi berlangsung, apakah orang Kristen terhindar dari pandemi? Enggak, saudara. 在新冠疫情的时候呢，基督徒是否我们避免到患到这个疫情呢？ Pada 不是 waktu 的。 bencana banjir terjadi, apakah orang Kristen terhindar dari banjir? Enggak, saudara. 当发生水灾的时候呢，是否基督徒是安全吗？不是。 Pada waktu peristiwa gempa bumi, kerusuhan terjadi, mungkin apakah orang Kristen terhindar? Tidak, saudara sekalian. 或者当地震的时候，或者有什么旱灾的时候呢，基督徒是否是安全呢？不 Semua 是。 mengalaminya. 每个人都是同样的经历到这些天灾。 Tapi cara orang Kristen menangani itu semua berbeda. 但是基督徒跟比其他的人，当我们面对这些困难的时候是不一样的。 Orang Kristen akan mendapatkan kekuatan. Kenapa? Karena ada tangan kokoh Tuhan menyertai di sana. 基督徒当他们面对这些困难的时候呢，是由上帝在旁边来扶持他们， Ada tangan Tuhan yang kuat memegang tangan setiap kita. 有上帝的坚定的手来握着我们的手。
Sehingga Daud mengatakan, aku hanya memandang kepada Tuhan dan Tuhan itu akan berdiri di sebelah kananku, aku nggak akan goyah. 因此大卫说：“我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。” Dengan satu perkataan sederhana saudara sekalian, 以简单的一句话说， ada Tuhan berjalan bersama-sama denganku, aku nggak akan goyah. 有上帝一起跟我走，我便不致摇动。 Aku akan mampu menghadapi itu semua. 我将会有这个能力来面对这一切。 Nah, saudara, bagian yang terakhir yang kita akan pelajari dalam bagian ini, saudara 亲爱 sekalian. 的弟兄姐妹们，我们看到最后的一点， Kita mengalami sukacita kekal karena memiliki dan dimiliki oleh Kristus. 我们拥有永恒的喜乐，因为我们是属于上帝而上帝是属于我们的。 Saudara, dalam bagian akhir di ayat ke-9 sampai ayat ke-11, 在最后一段就是第9到11节， Daud mengatakan bahwa bagi orang yang hidupnya dimiliki Allah dan memiliki Allah dalam hatinya, 那当一个人他属于上帝，而上帝是属于他的时候， dia akan memiliki sukacita setelah kematian. 他离开世界的时候，他的心将会欢乐。 Ayat yang ke-10 mengatakan, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. 第10节，因为你不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽 Saudara, 坏。 kata orang kudusmu itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. 圣者的意思就是复活的耶稣基督。 Sebagian ini dikutip di dalam 2 bagian di dalam perjanjian baru. 我们也可以把这段经文呢，也可以在新约的时候看到， Yaitu pada waktu peristiwa Pentakosta di mana Petrus berkhotbah. 也就是在五旬节的时候，当彼得讲道的时候， Lalu Paulus juga pernah mengutip pada waktu dia berkhotbah di Antioquia. 而保罗他在安提亚的时候也曾经提过这 Nah, 几 saudara, 段 mereka 经文。 mengkhotbahkan satu peristiwa yang penting, yaitu tentang kebangkitan 他 Kristus. 们两个同样的就是讲到关于基督的复活。 Mereka mengatakan orang kudusmu tidak akan melihat kebinasaan. 他们看到就是那圣者不会见到朽坏， Orang yang melihat orang kudusmu Kristus yang sudah bangkit dari kematian, maka orang yang percaya kepada Yesus pun akan dibangkitkan setelah kematian. 他们传就是说，当我们看到基督已经复活了，因此当我们死了之后，我们也同样会复活。 Saudara, Daud menyatakan ini dalam zaman perjanjian lama jauh sebelum zaman Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们，我们看到大卫他老早就写了这段经文了， Tapi Allah memberikan satu pencerahan yang luar biasa sehingga dia bisa mengatakan kalimat ini. 上帝给他一个很照亮一个意识，因此他可以写到这段经节。 Bahkan Daud menyadari bahwa Kristus itu akan memberikan dirinya kepada dia sebagai reward, sebagai upah bagi dia. 甚至大卫也是明白，基督将会把他自己呢献 Dia menyadari hanya Kristus yang menjadi upah dalam kehidupannya. 大卫意识到，基督就是他的奖赏。 Setelah orang-orang yang di dalam Kristus akan memiliki kestabilan dalam hidup dan mati. 亲爱的弟兄姐妹们，在基督里面的人，他们将要有坚定的面对生与 Di 死。 dalam dunia ini kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. 在这世上，我们将会得到基督的帮助。 Tapi setelah kita hidup, kita berakhir pun kita akan tetap mendapatkan kekuatan dan terus-menerus mendapatkan pertolongan Tuhan sampai pada akhirnya. 但是，当我们离开的世界之后呢，我们仍然可以得到上帝的帮助，直到永远。 Sehingga Daud mengatakan bagi orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai harta pusakanya akan bersorak-sorai bahkan ketika dia menghadapi apa yang disebut dengan kematian. 因此，大卫就说，当一个人他把基督成为他产业的时候呢，他的心将欢喜，甚至当他面对死亡的时候也将欢喜。 Aku tidak akan goyah, aku akan bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak. 我便不致摇动，我的心欢喜，我的灵快乐。 Dan engkau tidak akan menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. 而你也不必将我的灵魂撇在阴间。 Saudara, orang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai harta pusakanya, 当我们把基督成为我们的产业的时候， dia akan hidup bersama-sama Kristus selama-lamanya. 他将同基督一起生活到永远。 Kristus menjadi upah dalam hidupnya. 基督成为他生命里的奖 Dan 赏， dia akan memiliki sukacita yang melimpah-limpah tinggal dan hidup bersama dengan Kristus. 而他心里将充满了喜乐，一同和基督一起活着。 Saudara, ini orang bernama Kim Tae-gon. 亲爱的弟兄姐妹们，这个人叫金大健。 Saya cek di Google, ternyata saudara ada gereja Kim Tae-gon di daerah Kelapa Gading, Jakarta. 我上网查的时候，发现其实在雅加达呢有一个教会，也叫金大健教会， Gereja Katolik ya, dia seorang imam 这 Katolik. 是一个天主教的教堂。 Saudara, Kim Tae-gon ini adalah seorang imam Katolik keturunan Korea yang pertama. 金大健呢，他是韩国朝鲜的第一位的神父， Dia lahir dalam keluarga Korea yang terpandang, saudara.
他是出生于一个一般的家庭里。 Pada waktu orang tuanya berpindah ke agama Katolik, 当他父母转教成为天主教徒的时候， ayahnya dihukum mati. 他的父亲被判死刑， Karena pada zaman itu pemerintahan Joseon, pemerintah Joseon, kerajaan Joseon Korea Selatan itu menolak orang-orang yang beragama lain kecuali Konghucu pada waktu itu. 因为当时朝鲜的时候呢，他们不让他们的人民呢去信其他的宗教，而只信孔子教。 Nah, Kim Tae-gon ini sekolah masuk seminari di Makau 而这个金大健呢，他去澳门读神学， dan dia ditabiskan setelah dia melayani 6 tahun. 而后来他服侍了几年之后呢，他就被安立成为一个神 Kemudian dia 父。 kembali ke Korea, saudara 后 sekalian. 来他又回去朝 Dia 鲜， mengabarkan Injil begitu luar biasa. 他就很热心的传福音。 Tapi zaman itu, saudara sekalian, orang-orang Kristen ataupun orang-orang Katolik itu begitu dianiaya dan banyak dari mereka yang dibunuh. 但是在那个时代呢，很多基督教徒和天主教徒呢，他们被逼迫， Sehingga kadang-kala mereka harus mempraktekkan iman mereka itu secara sembunyi-sembunyi. 因此大部分的时间呢，他们要偷偷的来聚会。 Tapi saudara sekalian, Kim Tae-gon tidak takut, dia tetap mengabarkan Injil. 但是金大健呢，他不怕，他仍然传福音。 Sampai pada akhirnya ketika dia berusia 25 tahun, masih sangat muda sekali. 直到他最后他25岁的时候还 Dia 年轻， disiksa, kemudian dihukum mati, dihukum gantung, saudara sekalian. 他被折磨，后来被判死刑。 Tapi kata-kata terakhirnya sebelum meninggal dunia itu menarik, saudara. 但是他最后的几句话是很有趣的， Kalimatnya seperti ini. 这句话是这样的： Ini adalah waktu terakhir dari hidupku. 这是我走向生命中的尽头， Dengarkan aku baik-baik. 请听我说。 Bila aku pernah berkomunikasi dengan orang asing, 如果我曾经跟外国人沟通， maka hal itu terjadi untuk agama dan Tuhanku. 这件事情发生就是为了我的宗教和我的主， Adalah untuk Tuhan aku ini mati. 我的死就是为了上帝而死， Kehidupan abadiku baru dimulai. 我永恒的生命才真正开始。 Jadilah orang Kristiani bila engkau berharap untuk bahagia setelah meninggal dunia. 如果你盼望离开世界之后想要有喜乐的 Karena 话，请你 Tuhan 成为基督徒， Karena Tuhan memiliki hukuman abadi bagi mereka yang menolak untuk menerima Dia. 因为对那些拒绝上帝的人呢，上帝拥有这个惩 Saudara, 罚。 ini juga salah satu contoh orang yang betul-betul menjadikan Tuhan itu sebagai pusaka dalam hidupnya. 这人也是一个模范，因为他把上帝成为他生命柱的首 Bapak 位。 Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， setelah kita mempelajari Mazmur 16, 我们已经学了这个诗篇第16篇， kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup yang dibayar dengan harga yang mahal. 我们意识到我们生命是用最高的代价来救 Minggu 赎的。 lalu kita baru saja memperingati Paskah, bukan? 上个星期我们不是刚刚度过 Di 复活 mana 节吗？ Kristus sudah mati dan kemudian bangkit bagi setiap kita. 基督已经死了，并且复活，就是 Nah, 为了我 saudara 们。 sekalian, seharusnya yang menjadi tujuan hidup kita yang sudah mendapatkan penebusan di dalam Kristus, 我们已经被基督救赎了，我们生命的目标呢？ kita hidup sungguh-sungguh untuk Kristus. 我们应该为基督而活， Menempatkan Kristus itu di pusat hidup 我 kita. 们应该把基督放在我们生命路者中 Menjadikan 间， hati kita milik Kristus dan dimiliki oleh Dia. 我们应该把我们的心归于基督， Sehingga kita memiliki sukacita yang begitu berlimpah-limpah. 因此我们心里可以得到欢乐。 Sehingga pada akhirnya kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan yang Kau sediakan dengan baik. 而最后呢，我们可以跟上帝说：“主啊，我们感谢你，因为我可以跑当 Aku 跑的路。 bersyukur bisa memelihara iman karena kekuatan daripadamu. 我感谢主，因为我能持守我所信的道。 Aku bersyukur bisa mencapai garis akhir. 我也感谢主，因为我能打好那美好的仗。 Dan aku bersyukur karena ada mahkota kehidupan yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh setia dan taat pada Dia. 我也感恩，因为有这个荣耀的冠冕为我存留。 Saudara, saya rindu itu menjadi tekad kita dan satu kekuatan bagi kita untuk kita terus berjuang dan berjuang menjadikan hidup kita ini milik Kristus sepenuhnya. 弟兄姐妹们，我盼望我们每一位可以一起努力，使我们的生命归于主基督， Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan kita bisa menjadi berkat. 好让上帝的名被尊崇，而且我们荣耀主。 Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Terima kasih Tuhan untuk teladan Daud yang Kau berikan bagi setiap kami. 主啊，我们刚才所学习就是大卫的模范而感恩。 Tolong kami sungguh-sungguh menempatkan Kristus itu di atas hati dan hidup kami. 求求你帮助我们，可以把基督放在我们的心首位， Sehingga kami menjadi milik Kristus dan Kristus itu dimiliki oleh setiap kami. 好让我们可以属于基督，而我们基督也可以属于我。 Kristus itu menjadi bagian atau harta pusaka kami yang paling berharga. 基督成为我们最珍贵的产业。 Terima kasih Bapak.
谢谢天父， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠我主耶稣的名祈求祷告， Amin. 阿门。 Tuhan berkati kita semua. 上帝祝福我们。